Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? So Alhamdulillah saya dapat bersiaran lagi hari ini. So cepat ya, so hari ini dah 9 hari kita dalam lockdown. So apa khabar semua? So saya harap dengan lockdown ni tidak menjejaskan apa-apa aktiviti kita. So topik saya hari ini, saya pilih satu topik yang agak relevan dan agak sinonim untuk wanita selepas bersalin. Cumanya, terlalu common, perkara ini tidak dibincangkan secara terbuka. So saya memilih topik ini kerana sebenarnya sebab saya pun pernah mengalami ni. Saya pernah mengalami situasi ini dan kita rasa macam, apa yang saya rasa ialah saya sangat takut untuk menjalinkan hubungan intim semula sebab saya melalui episiotomi kan, luka jahitan di saluran peranakan tu untuk 3 kelahiran. So benda ni membuatkan saya kaji macam mana saya hendak mengatasinya dan sebagainya lah. So demi untuk orang kata hubungan suami isteri yang orang kata berpanjangan lah. Right, now so I think technically libido, orang cakap libido dan saya pernah alami. So libido adalah keinginan seksual yang menurun. Dan kita tahu kalau wanita selepas bersalin ni, kalau dia tak jaga betul-betul organ peranakan dia, so kadang-kadang orang kata dia tak ada keinginan. Dia tak ada keinginan ataupun dia mati keinginan. And I face that. Saya trauma itu kerana mengambil masa banyak bulan juga nak recover sebab saya ada jahitan di saluran peranakan. Jadi bila kita nak fikir balik yang kita ingin menjalinkan hubungan semula dengan suami tu, kita rasa macam kita fear, kita takut sakit, takut luka balik dan sebagainya. So and bila saya dah lalu ni dan saya episiotomi untuk 3 kelahiran, jadi saya kaji bagaimana cara saya nak mengatasi benda ni. So libido adalah satu benda yang sangat common tapi tidak dibincangkan secara terbuka. So maybe hari ni saya just kongsi sepintas lalu something a little bit about knowledge lah. So this is about knowledge dan actually a lot of women they share this. They share this. So I think it's good to know benda ni. Jadi first and foremost, definasi dia adalah keinginan seksual yang menurun lah. So benda ini kalau dibiarkan berlarutan sangat bahaya kerana menjejaskan hubungan suami isteri. So apa tanda-tanda dia? So apa tanda-tanda bila kita mendapat kata libido ni kan? So pertama kita rasa stres, kemudian memang kita rasa tiada keinginan untuk bersama dan sometimes boleh jadi menjejaskan gaya hidup seperti tak cukup tidur, takut nak tidur dan sebagainya. So ni antara tanda-tanda dia. Jadi the thing is women dia kadang-kadang dia tak nak voice out. Dia tidak hendak menyatakan perasaan ini. Jadi mereka melakukan hubungan itu kerana tanggungjawab. Tapi benda ni akan menjejaskan perasaan, mental, emosi. So dia bermain dengan organ-organ dalaman. Jadi bagi saya kalau kita syak, kita sedang menghadapi sesuatu masalah, lebih baik kita terbuka untuk berbincang dan ada banyak saluran untuk melontarkan kita punya masalah ni. Jadi jangan bersendirian. So saya memang faham sebab wanita bersalin dia mengalami luka. So dia mengalami luka di rongga peranakan ataupun di kawasan abdomen kalau buat pembedahan dan orang kata orang tua-tua cakap lah benda ni putus urat. So kalau tukar urut dia tahulah kalau putus urat tu maksudnya orang kata macam highway. So ada highway yang tak boleh dilalui, jadi tukang urut dia akan urut tau. So kita akan urut kaki dan sebagainya, adalah highway untuk menaikkan balik orang kata keinginan tu, but it takes a while. Dia memang makan masa. Sebab macam kalau melalui luka kita macam trauma. Sebab luka kan, luka tu memang sakit lah. Alright, so penyebab dia. So kita kaji dulu bahagian penyebab dia, penyebab libido.
Okay, so saya kongsikan pertama ialah perubahan fizikal. So perubahan fizikal ni lebih kepada mungkin ada penyakit, okay, ibu ataupun wanita selepas bersalin dia ada penyakit-penyakit dia. Contoh mungkin darah tinggi, contoh diabetes dan sebagainya. Kemudian ubat-ubatan. Juga ada yang ambil ubat, ada yang ambil ubat dia akan terjejas lah keinginan dia tu, dan juga mungkin ada sejarah perubatan seperti pembedahan dan sebagainya. Sebab tu saya cakap kalau wanita bersalin tu memang ada sejarah perubatan dari segi kena gunting ke, kena bedah ke, kemudian ada luka. Jadi benda tu memang macam orang kata perubahan fizikal lah. So mungkin dia menyumbang kepada libido. Okay. Dan ketiga ialah gaya hidup. So gaya hidup ni saya banyak sentuh. So gaya hidup macam merokok, okay, gaya hidup yang tak sihat lah, gaya hidup yang tak seimbang seperti merokok, kafein, drugs dan juga melakukan aktiviti malam. So benda-benda ni mungkin boleh menyebabkan libido, right? So yang kedua dari segi perubahan hormon. So wanita ni dia memang tak sunyi dengan perubahan hormon. So apa perubahan dia? So saya bagi contoh. Jika wanita itu menghampiri menopause, ada hormon-hormon tertentu yang kurang dirembeskan dan akhirnya menurunkan keinginan. Okay, keinginan itu. Kemudian kehamilan memang hormon-hormon baru masuk, hormon-hormon lama dia sepi sekejap. So kehamilan juga menyumbang kepada turunnya keinginan untuk bersama. Okay, dan juga penyusuan pun ada hormon yang mendampingi, maka mungkin boleh mengurangkan keinginan. Okay, so itu dari segi perubahan hormon. Kemudian yang ketiga ialah psikologi. Okay, dari segi psikologi, kerana wanita selepas bersalin, dia memang akan berhadapan dengan perubahan bentuk badan. Sebab kalaupun kita hendak bentuk badan asal sebelum hamil, dia mengambil masa. Jadi perkara-perkara ni mungkin boleh menjejaskan sedikit keinginan itu. Right, so perubahan bentuk badan, inilah kita rasa macam badan kita mungkin dah tak menarik dan sebagainya. Okay, mungkin. Right. Kemudian dia pula boleh menjejaskan kepercayaan diri, self-esteem lah. Kemudian ada masalah mental macam over worried, saya pernah sentuh. So over worried, kita risau kita tak jadi ibu yang baik, kita risau kita tak boleh jadi isteri yang baik. So benda ni juga boleh menurunkan keinginan itu. Right. Kemudian juga dari segi pengalaman ngeri macam saya cakap. Sebab dah ada luka sebelum ni, pengalaman ngeri, takut luka, kena jahit balik lah, all these things, and then sometimes kita ada pengalaman sebelum ni rasa sakit, rasa tak selesa, rasa takut luka balik, kemudian mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tak sedap, tak indah. Jadi dia mempengaruhi. Okay? Dan akhir sekali adalah boleh jadi penyebab jika ada masalah dalam hubungan. Okay, so mungkin masalah kurang komunikasi, masalah tiada persefahaman, masalah-masalah lain lah, seperti cabaran kerjaya, cabaran kewangan, dan ada juga orang sebut sebab kita wanita kan kita balancekan kerjaya dengan rumah tangga, maka akhirnya kita pun penat. kita letih, dan itulah tak ada keinginan itu. So mungkin boleh jadi penyebab-penyebab itu. Okay, so saya kongsikan juga dekat sini cara mengatasi dia. Okay, so jangan rasa macam perkara ini adalah silo ataupun perempuan rasa nak hadap sendirian, tak boleh. Okay, so first and foremost, jika sudah ada tanda-tanda ini, jadi kita ada garis panduan lah. Okay, so yang pertama boleh berjumpa dengan doktor perbidanan, okay, pakar-pakar dan juga kaunselor. So kita boleh pergi. Okay, so these people doktor atau pakar atau kaunselor ni, mereka memang ada dia punya tata etika dia, kerja dia, iaitu merahsiakan masalah ataupun penyakit
pesakit. So jangan risau tentang itu. So kita boleh curahkan apa yang kita rasa kerana mereka sepatutnya menyimpan rahsia pelanggan ataupun pesakit. Right, so kalau perempuan rasa benda ni berlarutan dan membahayakan, jadi pergilah berjumpa dengan doktor ataupun pakar ataupun kaunselor. Kat kaunselor pun kita akan dapat balik pendidikan tentang seks. Jadi kadang-kadang sometimes yelah kita mungkin kena refresh knowledge dan sebagainya. Jadi kaunselor boleh membantu kerana mereka memang disediakan khas untuk mendengar. Okay, so kemudian mereka juga antaranya mencadangkan kelas-kelas pendidikan, kemudian mereka boleh cadangkan sesi terapi hormon. So siapa yang boleh bagi kita ataupun subscribe kita perkara ni? So tentulah daripada pakar, okay? Daripada counselors dan sebagainya. So mungkin boleh menjalani terapi hormon dan dibekalkan dengan ubat-ubat tertentu. Now, benda-benda ni kita jangan pandai sendiri. Saya tahu dekat internet banyak ubat dia, tapi I don't think so. Saya rasa kita lalu saluran yang betul kerana tindakan mengambil ubat tanpa authority kan mungkin menyebabkan kita terlebih dos dan sebagainya dan mengakibatkan organ-organ lain. So kita tak nak benda tu, kita tak nak sangkut benda tu. Jadi sebab itu kita perlu berjumpa dengan pakar. Okay? Dan ubat-ubat ni adalah ubat-ubat kawalan. So dia di dalam pengetahuan Kementerian Kesihatan apa ubat yang doktor dah bagi kat kita kan. So I think the best is to go macam tu. Jangan beli ubat-ubat di internet tu yang saya rasa no doubt mungkin ada keberkesanan tapi tiada kawalan. Okay, itu yang penting. Kemudian cara mengatasi dia juga mungkin boleh ubah sedikit gaya hidup. Okay, mungkin boleh ubah sikit gaya hidup kepada gaya hidup yang lebih sihat seperti melakukan senaman, mengurangkan stres. Mengurangkan stres ni banyaklah. So I know we are in lockdown tapi we can go out and kita boleh hirup udara segar kat luar. Kita boleh pergi ke taman, siapa yang dekat dengan pantai boleh pergi ke pantai dan menikmati orang kata alam semula jadi. Okay, so tukar sedikit gaya hidup. Kemudian akhirnya ialah berkomunikasi. Okay, baiki balik komunikasi dengan pasangan, dengan ahli keluarga yang mana yang terjejas dan juga orang kata lifestyle seperti merokok, alkohol, kafein dan budaya keluar malam. Yelah, I know sekarang sampai pukul 8 je kan. Kalau kata boleh lepas ni, semua orang memang nak orang kata berembun lah kan. Jadi kita kurangkan yang itu. Okay, sebab bila kita tidur, kita orang kata kita terdedah dengan udara yang atau persekitaran yang tak sihat. Jadi kualiti hidup kita semakin berkurang. Now, so itu dari segi orang kata bagi saya adalah panduan kalau perempuan rasa mengalami masalah ini dan takut berlarutan dan membahayakan, so boleh jumpa dengan doktor dan doktor akan berikan terapi ubat-ubatan, terapi hormon, kelas-kelas pendidikan dan kita boleh ubah sikit gaya hidup kita supaya menjadi lebih sihat. Okay, right. So itu yang cara mengatasi dia. And I nak kongsi, okay, so saya nak kongsi ialah cara mengatasi dengan 7 jenis makanan ni. Okay, so ada 7 jenis makanan yang mungkin boleh membantu untuk mengatasi masalah libido perempuan. Okay, so yang pertama senang je kan. Yang pertama ni makan buah tembikai. Okay, so makan buah tembikai dan buah tembikai dikenali sebagai Viagra semula jadi. Okay, kerana dia mengandungi citrulline iaitu sebatian yang membantu sel darah menjadi rileks dan melancarkan darah. Okay, so mungkin boleh bantu dengan ambil banyak makan buah tembikai. Okay. Kedua ialah mengambil kacang pine. Kalau perempuan Google kacang pine, okay, kacang pine mengandungi sumber zinc yang sangat tinggi dan sumber zat besi ni, okay, boleh meningkatkan keinginan keintiman. Okay, makanan yang mengandungi zat besi yang tinggi. Right. Dan ketiga juga satu lagi jenis kacang walnut. So kacang walnut mengandungi sangat tinggi asid lemak omega 3.
Okay, ini adalah lemak sihat untuk mengeluarkan dopamin dan Arginine, iaitu asid amino untuk meningkatkan nitrik oksida yang boleh melancarkan darah. Okay, so mungkin kalau perempuan lepas ni boleh cari kacang walnut untuk makanan yang boleh membantu masalah libido. Okay, so yang keempat dari segi makanan, ambil steak daging. Okay, daging. So daging merah mengandungi banyak zat besi dan zat besi ni bertujuan untuk menjadi penyalur oksigen kepada sel darah merah. Okay, so ni ialah daging merah steak daging ni. Dan daging merah juga mengandungi protein. Mengandungi protein yang tinggi dan vitamin B yang boleh membantu merembes hormon dopamin, iaitu neurotransmitter yang mengawal reaksi otak terhadap rangsangan keseronokan. So kalau makan banyak tu, so kita orang kata boleh menyumbang kepada rangsangan terhadap keseronokan. Okay, so daging merah lah. Right. Yang kelima, jenis makanan yang sesuai untuk mengatasi libido, ialah coklat gelap. Dia panggil dark chocolate tu. Okay, so dark chocolate mengandungi sebatian, susah sikit nak sebut nama dia, sebatian phenylethylamine. Iaitu sebatian yang merembeskan hormon endorfin dan dopamin. Untuk meningkatkan libido. So boleh ambil lah coklat gelap, untuk meningkatkan libido. Alright. Kemudian yang keenam ialah rempah ratus. Rempah ratus seperti kulit kayu manis, cengkeh yang biasa orang letak dalam minuman dan sebagainya, ataupun ada yang ambil dalam bentuk serbuk tu. Rempah ratus mengandungi, nama dia aphrodisiac, iaitu makanan yang boleh meningkatkan keinginan keintiman. So kadang-kadang orang kata makan rempah ratus ni badan panas. Sebenarnya dia adalah makanan yang bersifat aphrodisiac, iaitu makanan yang boleh meningkatkan keinginan keintiman. So itu adalah yang keenam. Dan yang ketujuh adalah asparagus. Sayur lah. Yang kaya dengan folat dan vitamin B yang boleh membantu mengeluarkan hormon histamin. Untuk mengeluarkan untuk rasa meningkatkan orgasm. Alright, so asparagus. Then ada juga orang pernah cakap makan makanan laut seperti tiram, seperti mussel, kepah, kerang makan makanan shell lah yang berkerang ni. Juga mengandungi kaya zat besi, boleh meningkatkan orang kata salur oksigen kepada sel darah merah. Dia menormalkan pelancaran darah dan sebagainya. So I think itu seberingkas lah tentang libido. So libido terjadi kepada wanita selepas bersalin kerana kita baru mengalami beberapa perubahan fizikal, perubahan hormon, perubahan gaya hidup dan sebagainya. So gaya hidup kita memang kita kena banyak improve lah, sebab orang kata masa kita dapat baby ni kita kurang tidur. Jadi bila kita kurang tidur, secara keseluruhannya kualiti hidup kita terjejas. Jadi apabila kualiti hidup kita sedikit terjejas, jadi kita rasa macam kita tak ada keinginan tu. Kita busy, kita letih. And then kita multitasking dan kita ada banyak task. Kita ada tanggungjawab di office, tanggungjawab di rumah, di dapur, anak-anak dan sebagainya. So all this I sudah lalu, dan saya cakap kalau kita biarkan benda ini berlarutan, dia akan menjejaskan hubungan suami isteri. So itulah perkongsian saya tentang libido. Dan selain daripada kita atasi untuk cara hidup, kita boleh juga ambil setengah jenis makanan yang boleh membantu. Right, so biasanya orang kata makan dulu, kalau rasa dah tak okey, then baru pergi jumpa pakar lah. So antara makanan yang boleh membantu saya dah kongsi tadi, seperti buah tembikai,
iaitu dikenali juga dengan nama Viagra semula jadi. Okay. Kacang pine, kacang walnut, steak daging ataupun daging merah ya, coklat gelap, rempah ratus asparagus, so setengah-setengah jenis sayur, dan juga ada orang kata sesetengah jenis makanan laut yang berkerang. Okay, so dia mengandungi banyak zat besi. So technically dia memang kita ambil untuk apa ni orang kata menyalurkan lebih oksigen ke sel darah merah. So I think it's interesting. So bila kita cukup oksigen dalam sel darah merah, so badan kita mengalami pelancaran darah. So insyaAllah segala keinginan yang normal tu adalah orang kata insyaAllah kita akan dapat. Okay, sebab benda ni adalah normal. So perkara ini hubungan suami isteri adalah fitrah dan diiktiraf di dalam agama. Okay, so I think that's all for me for today. Thank you for listening. Tentang libido ni ringkas saja. And my call to action to everybody is jangan lupa untuk ibu hamil dan menyusu untuk masuk ke apps My Sejahtera dan isikan details untuk vaksin, ya, seksi vaksin. Ada kerana ada vaksin yang sesuai untuk ibu hamil dan juga ibu menyusu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah okay, saya klik kat sini sekejap. Boleh download e-book percuma panduan pemakanan ketika hamil. Okay, untuk panduan puan-puan supaya kita kekalkan tabiat makan makanan berkhasiat dan seimbang. So insyaAllah, okay, harap-harap dapat membantu. Okay, dan kemudian stay safe, stay strong, stay together, stay at home. Jika tiada keperluan, perempuan tak perlu keluar. Things are very badly affected dekat luar sana. So kalau nak keluar, ingat 4 perkara. Double mask, sanitize tangan, jauhkan penjarakan dan tak ada konteks. Okay, kita tak nak benda-benda macam tu. Kita kena jauhkan penjarakan, sanitize dan bersihkan tangan. Sebelum bersihkan tangan tu jangan pegang lagi hidung ke mata ke mulut ke. Jadi sebab kadang-kadang kita tak teringat benda tu. So itu yang bahayanya bila kita keluar tu. Okay, so double mask kita dah pakai. Kita sanitize tapi kadang-kadang kita terlupa, kita terpegang juga anggota badan kita. So saya pun kadang-kadang kena ingatkan diri saya juga. Right? So macam tu, itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Take care and terima kasih kerana menonton. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.